Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, jadi kita akan teruskan perbincangan latihan kita. Okey. Sila pastikan kamu dah bersedia dengan pen merah, okey, dan juga buku modul kamu untuk kita bincang, okey. Jadi setiap kali itu kamu tandalah, okey. Salah betul tu kamu tandakan gunakan pen merah. Okey, baik. Jadi kita tengok yang pertama adalah berkaitan dengan prosa tradisional, okay, yang kita dah bentang, kita dah kaji hari tu. Setiap bulan dah buat tugasan. Okay, jadi kita akan tengok latihan tu, okay, dalam modul 64 dan juga 65. Okay, boleh tengok dalam buku masing-masing surat 64 dan 65. Baik. Yang pertama, okay, tuliskan perkataan atau frasa yang sesuai berdasarkan prosa tradisional, berdasarkan puisi tradisional lah. Bahagia sesudah derita. Okay, tuliskan perkataan. Okay, yang pertama, nama tempat si miskin dan isterinya berjalan mencari. Ada salah eja kat sini ni. Ada salah eja kat sini. Sepatutnya mencari MEN. Okay, buku tu salah apa ni, salah type tu Okay, mencari rezeki. Jadi tempat dia dekat mana? Ada yang kata tempat pembuangan sampah. Ada yang kata tempat pembuangan sampah. Boleh terima tak? Betul ke tidak? Memanglah ada cerita dalam tu kan. Kalau kita lihat balik, kita tengok balik, memang ada peristiwa di mana di tempat pembuangan sampah tu lah mereka mencari rezeki kan. Sebab miskin sangat, dia terpaksa memakan sisa-sisa daripada pembuangan sampah tu. Okay, ataupun kamu boleh jawab negeri antar berantah pun boleh juga. Okay, nama negeri dalam cerita tersebut lah pun boleh juga, boleh diterima. Okay, jadi ini tak ada masalah, kita boleh terima jawapan dia. Okay, yang kedua, nama pemerintah negeri antar berantah. Okay, kawan kamu ni tulis, okay, ni contoh cikgu ambil daripada kawan kamu, dia kata Maharaja Indra Dewa. Betul tak? Betul ke tidak? Betul. Kan ramai jawab ni kan, betul. Okay, bagus. Yang ketiga, makanan yang ditemui di timbunan sampah. Okay, kawan kamu jawab ketupat, basi dan juga tebu. Betul tak? Ingat lagi tak cerita ni? Kan, yang dijumpa adalah ketupat basi dan tebu. Betul tak ni? Okay, dan yang terakhir, nama anak lelaki si miskin, iaitu Marah Karma. Okay, betul tak ni? Okay, baik. Ini baru soalan pertama. Soalan yang kedua, nyatakan latar tempat bagi penyataan di bawah. Si tempat si miskin mempunyai. Okay, ini yang tadilah. Kan terbalik. Okay, tempat pembuangan sampah. Okay, si miskin dan isterinya dilemparkan batu dan kayu. Ni apa jawapan dia? Kawan kamu jawab negeri antar berantah. Terlalu umum kan? Memang betul lah. Memang benda tu berlaku di negeri antar berantah. Tapi kalau jawapan ni dikira sebagai terlalu umum. Kamu kena khususkan dekat mana? Dekat mana yang dia lempar, yang kena lempar batu dan kayu tu? Ingat balik. Dekat mana? Hutan. Hutan? Ya ke hutan? Pasar. Di pasar. Betul. Okay, tahniah. Siapa yang jawab tu? Tadi siapa? Alisha. Okay. Di pasar tulis jawapan dia di pasar. Jadi conteng sini lah. Okay. Jawapan yang sebenar adalah di pasar. Yang tepat lah. Kalau yang kawan kamu jawab ni di negeri antar berantah, memanglah betul kan. Secara umum memanglah benda ni berlaku di negeri antar berantah kan. Okay, tapi yang tepat adalah di pasar. Okay. Seterusnya, negeri yang diperintah oleh Pak Maharaja Indra Angkasa. Apa nama negeri dia? Kawan kamu jawab negeri dia adalah Puspasari. Betul? Betul lah tu kan. Okay, ini adalah nama negeri dia. Okay, negeri Puspasari. Okay, baik. Jadi boleh tanda. Okay. Ada soalan tak? Kalau tak ada, cikgu laju je.
Sebab ada banyak lagi latihan kita nak tengok balik. Tak ada? Tak ada. Tak ada soalan Okey, baik. Boleh tanda masing-masing tanda. Okey, baik. Seterusnya, kita akan tengok cerpen Sekeping Tanah. Latihan dia dalam muka surat 68. Okey, dalam modul dia. Okey, ini cikgu ambil contoh ada 2 kawan kamu jawab. Okey, muka surat 68. Baik. Kita tengok yang pertama. Okey, yang pertama dia suruh tulis tanda right dan pangkah bagi penyataan di bawah. Okey, yang pertama Hisham, Arun, Halimah ialah adik-beradik, betul? Betul lah kan? Memang 3 orang tu adalah adik-beradik. Okey. Yang kedua ni betul tak? Halimah bercadang untuk membangunkan tanah pusaka ayah mereka dengan mendirikan sebuah kondo dalam bentuk syarikat. Betul? Betul tak ayat ni, pernyataan ni? Kawan-kawan ni betul. Okey. Yang kedua pun dia jawab betul juga. Kedua-dua contoh ni, kedua-dua kawan kamu ni dia jawab betul ayat ni. Betul ke tidak sebenarnya? Adakah Halimah yang bercadang? Pada asalnya kalau kamu tengok pada cerita tersebut. Tak kan? Jadi kurang tepat lah. Sepatutnya kita pangkah jawapan ni kan. Pangkah. Okey. Dia bukan Halimah tu. Okey. Sebenarnya idea tu datang daripada siapa? Harun ke Hisham? Harun ke Hisham? Hisham lah kan. Watak utama dia. Okey, baik. Hisham dan Halimah mendapat berita melalui surat khabar bahawa Musa akan menghadapi hukuman mati akibat membunuh. Betul tak? Ini betul lah kan dalam peristiwa tu. Okey. Dan yang keempat, Harun mempunyai 2 orang anak perempuan yang terlibat dengan gejala. Betul ke 2 orang anak perempuan? Salah kan? Betul tak? Okey. Memang anak dia terlibat dengan gejala terlibat dengan gejala sosial tapi bukan 2 orang anak perempuan kan. Salah ni. Kan tak tepat lah. Jadi betul lah kamu jawab pangkah ni kan. Betul lah. Ni pangkah. Okey, maksudnya pernyataan ni tidak betul. Jadi betul lah jawapan kawan kamu ni di pangkah. Okey, dan yang terakhir. Yang terakhir, Hisham merupakan pengurus Bina Jaya Sdn Bhd. Betul? Betul lah kan? Dia awalnya adalah pengurus dan akhirnya dia serahkan balik kepada dia serahkan syarikat tu kepada siapa? Kepada Halimah lah. Kan? Dia meneruskan pekerjaan dia sebagai seorang pemandu teksi. Okey. Baik, yang kedua, tuliskan pernyataan bagi setiap watak di bawah. Okey, jadi untuk Hisham, okey, bila kita jawab perwatakan, apa kata kunci yang penting yang kita perlu tulis? Siapa ingat? Cikgu dah beritahu dah dulu. Apa dia punya kata kunci dia? Siapa ingat? Siapa ingat? Tak ingat. Apa kata kunci dia? Najiah tu ingat tak? Najiah, ingat? Tak cikgu. Tak ingat. Siapa ingat? Kata kunci dia bila kita jawab perwatakan. Kalau macam pengajaran kan, pengajaran kata kunci dia bila kita nak jawab pengajaran, kita mestilah kan, kita hendaklah. Tapi kalau yang perwatakan macam mana? Apa kata kunci dia? Siapa ingat? Amsyar Razak, ingat tak? Amsyar? Tak ingat. Tak ingat. Semua kamu tak ingat ni. Siapa lagi? Azim ingat Azim? Azim mesti ingat ni Azim. Azim? Tak ingat cikgu. Tak ingat juga. Seorang tak ingat. Ada dekat skrin tu kan?
Okey, kata kunci dia adalah seorang. Bila kita jawab tentang perwatakan, dia adalah kata kunci ni yang kita perlu masukkan adalah seorang. Contoh Abu seorang apa. Macam mana tentang dari segi perlakuan dia, sikap dia kan. Jadi kata kunci yang kita guna adalah seorang. Okey, boleh ingat nanti? Okey, tolong ingat dah banyak kali dah saya cakap kan, betul tak? Kata kunci dia bila kita jawab perwatakan adalah seorang. Macam contoh kawan kamu jawab ni lah. Perwatakan bagi Hisham, dia kata seorang yang bercita-cita tinggi, kan? Okey, dia kata seorang yang bercita-cita tinggi, seorang yang panjang akal. Okey, seorang yang bercita-cita tinggi boleh kita terima kan? Seorang yang panjang akal maksudnya seorang yang bijak lah kan? Kita boleh katakan dia seorang yang bijak. Okey, boleh terima juga. Okey. Macam kawan kamu kata ni, anak bongsu daripada 3 beradik. Boleh tak terima benda ni? Dia bekerja sebagai pemandu teksi. Yang ni dia adalah cerita tentang latar tentang orang kata latar belakang watak tu lah. Tapi tidak, kalau ikutkan sebenarnya dia tidak dikira sebagai perwatakan. Perwatakan tu lebih kepada sikap ataupun perlakuan dia macam mana. Kalau kamu kata dia seorang yang tinggi kan, seorang yang gemuk ke contohnya kan, seorang yang berkulit putih, itu dari segi fizikal dia, macam mana tentang dari segi fizikal watak tersebut lah. Tapi kalau perwatakan dia lebih khusus kepada perlakuan ataupun sikap dia. Jadi kalau kamu kata anak bongsu semua tu belum lagi sampai poin dia, belum sampai poin untuk perwatakan. Jadi kita tak terima lah jawapan yang kamu kata ni anak bongsu lah apa semua ni kan. Boleh je kalau kamu nak bercerita tentang perwatakan tu, kamu mula dengan dia punya latar belakang watak tu sedikit kan, tak apalah. Lepas tu terus kamu masukkan seorang yang macam mana. Hisham ni seorang yang satu lagi jawapan yang kita boleh jawab adalah seorang yang apa? Hisham ni seorang yang tidak mementingkan pangkat dan juga kedudukan. Kan? Kenapa kita kata gitu? Sebab dalam contoh cerita tu, akhirnya bila dia dah selesai matlamat dia nak membina kondo tu kan, akhirnya dia melepaskan jawatan dia kan. Dia kata dia tak nak, dia nak teruskan kehidupan dia seperti biasa macam dululah, membawa teksi kan. Dia tujuan dia nak bangunkan untuk bangunkan tanah arwah dia lah kan, tanah pusaka tu kan. Jadi itu je matlamat dia. Sampai masa dia tak ada dah. Dia tak fikir lah. Kalau ikut kan, dia dah kedudukan yang sangat baik lah. Kan? Dia semua mempunyai sebuah syarikat dan tentulah gaji yang besar dan sebagainya kan. Tapi dia tak penting lah semua tu. Okay? Jadi kita boleh katakan dia seorang yang tidak mementingkan pangkat dan juga kedudukan. Boleh tambah kat situ lah. Okey, kalau tentang Harun, ada kawan-kawan kata yang bawah ni okey, dia kata seorang yang mementingkan wang ringgit. Betul tak kita kata seorang yang mementingkan wang ringgit? Betul ke tidak Harun ni? Betul ke tidak? Setuju ke tidak jawapan kawan kamu ni? Setuju ke tidak? Boleh tak kita kata Harun ni seorang yang mementingkan wang ringgit? Apa contoh peristiwa dia? Kalau kita nak yakin, kita kena tengok balik dalam cerita tu ada tak yang menunjukkan dia seorang yang mementingkan wang ringgit? Ada kan? Contohnya di awal tu dia berkeras juga, dia nak jual tanah tu kan. Dia nak duit juga kan. Jadi bolehlah kita katakan dia seorang yang mementingkan wang ringgit kan. Kita boleh katakan dia seorang yang mementingkan wang ringgit ni. Kira betul lah jawapan dia. Okey, seorang yang kawan-kawan kata satu lagi seorang yang keras hati. Maksudnya seorang yang keras hati ni maksudnya dia tak boleh nak ni lah. Dia tak boleh nak terima nasihat dah kan. Apa kehendak hati dia tu dia nak buat juga. Dia nak teruskan juga. Okey, macam yang niat dia lah. Dia kata dia nak duit tu kan. Dia tak nak terima idea adik dia. Baru dia kata nak buat ni kan. Nak bangunkan, dia tak nak. Okey. Jadi kita boleh terima juga jawapan kawan-kamu ni. Ataupun boleh kita katakan dia seorang yang suka membuat tindakan yang melulu. Maksudnya mengikut emosi, yang tidak berfikir secara rasional pun boleh kita katakan macam itulah. Tidak berfikiran jauh pun boleh kita katakan macam tu. Sebab dia nampak jangka masa pendek dia nak duit je.
Kan, tapi padahal kalau dia bangunkan projek macam ni kan, dia malah dia dapat lebih berganda-ganda daripada apa yang dia dapat jika dia hanya menjual kan. Tapi disebabkan berkeras tu tak apalah kan. Isyam pun teruskan yang bagi dia duit kan. Okey. Jadi ada lagi nak tambah tak? Kalau yang sebelah ni memang ni lah, memang kita tak terima lah kalau macam ni kan. Kamu hanya cerita dia punya orang kata latar belakang dia sahaja kan. Tidak sampai lagi poin untuk perwatakan. Okey. Jadi kalau boleh terus kepada poin perwatakan ni, kamu terus nyatakan sikap dia macam mana. Tapi kalau dalam bentuk ayat, bila dia soalan, bila dia tanya, kamu jawab dalam bentuk ayat yang penuh lah. Ini dalam latihan tak apalah kamu tulis macam ni kan. Seorang yang apa kan. Tak kisahlah. Tapi kalau dalam soalan betul nanti, kamu mesti jawab dalam ayat yang penuh. Mesti lengkapkan apa dia. Harun seorang yang kan macam tu. Okey, kena lengkap lah. Okey. Baik. Seterusnya, okey, ada soalan tak? Sebelum kita teruskan. Ada soalan? Tak ada. Tak ada Okey, baik. Tak ada. Seterusnya, sajak pesan ibu beribu-ribu. Jadi, ini yang kita akan bincangkan seterusnya, iaitu dalam modul kamu dalam muka surat 61. Okey, dalam muka surat 61. Okey. Ini tentang sajak yang baru yang kita jawab. Baru saja yang kita bincangkan, bentangkan pada minggu lepas kan. Okey, baik. Jadi, kita terus tengok. Okey, ni contoh kamu. Okey, jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan sajak pesan ibu beribu. Okey, jadi kamu jawab. Tema sajak ini ialah seorang ibu yang tidak jemu-jemu berpesan dan memberikan nasihat kepada anak kesayangannya supaya tidak tersalah memilih jalan hidup. Okey, boleh tak kita terima jawapan kawan kamu ni? Okey, boleh tak? Boleh. Okay, tema dia adalah tentang pesan seorang ibu yang memberi nasihat tanpa jemu lah. Kan, tanpa jemu, tanpa letih, berpesan, memberi nasihat kepada anaknya supaya tidak tersalah jalan. Okey, kita boleh terima jawapan ni. Okey. Dan yang kedua, lengkapkan persoalan di bawah. Persoalan seorang ibu sering berpesan kepada anaknya agar apa? Pandai memilih kawan. Ini memang adalah kan dalam sajak tu. Yang kedua, persoalan salah pilih kawan boleh menyebabkan seseorang itu menyesal. Betul lah kan? Boleh menyebabkan seseorang menyesal. Okey. Dan persoalan yang ketiga, persoalan seorang anak yang patuh akan nasihat dan pesanan ibunya. Kan? Boleh diterima. Okey. Jadi yang latihan ni pendek je kan? Tak panjang. Okey. Baik, jadi ada soalan untuk ni? Jadi cikgu rasa dah habis lah untuk perbincangan tentang Komsas ni. Dah habis dah. Kan? Ke ada lagi yang belum kita bincang untuk Komsas? Ada lagi ke? Tak ada kan? So nanti untuk yang tata bahasa kita akan bincang yang dalam kelas yang seterusnya lah. Okey. Kelas lain pula lah. Tak naklah kita bincang terlalu banyak nanti kan. Ambil masa yang lama. Sebab nanti kejap lagi cikgu akan bagi untuk kamu teruskan kajian Komsas yang seterusnya. Okey. Kita akan tengok cerpen. Yang seterusnya adalah tentang cerpen yang seterusnya. Sebab kalau ikutkan cerpen, kamu dah tengok cerpen yang pertama, Legasi Tapai Ubi. Dah tengok kan. Lepas tu Sekeping Tanah pun kita dah selesai. So yang terakhir lah, cerpen yang terakhir, iaitu yang bertajuk Baut. Baut itu adalah cerpen yang terakhir. Sebab tahun ni kamu ada 3 cerpen saja. Jadi kejap lagi bila habis kelas ni kan, cikgu akan sharekan dalam grup apa tugasan kamu mengikut kumpulan. Cikgu akan bagikan. Jadi macam biasalah, dapat saja nanti terus siapkan file tu, share dengan cikgu. Jangan dah tunggu dah siap baru nak share, nanti kan takut terlupa kan. Terus sharekan file Google Slide kamu tu, dan dalam masa yang sama kamu boleh terus buat. Okey. So dalam kelas akan datang, insyaAllah dalam seminggu lah cikgu bagi, dalam hari Jumaat depan kita boleh buat pembentangan. Okey. Baik, ada soalan tak? Tak ada Okey, kalau tak ada,
Okey, kalau tak ada kita akan berhenti di sinilah. Okey, kita akan tamatkan kelas kita pada ini. Okey, macam cikgu cakap tadi, cikgu akan sharekan kerja dalam grup. Okey. Baik, kejap cikgu ambil gambar dulu untuk kehadiran. Okey, dah habis dah. Okey. Okey, cikgu dah ambil gambar sebagai bukti kehadiran. Okey, baik. Jadi kalau tak ada apa-apa itu saja. Okey, kelas kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Okey, kita jumpa lagi. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye-bye. Bye.